Okey, Assalamualaikum semua, selamat pagi. Selamat kembali ke kelas selepas Hari Raya Aidilfitri. Alright, boleh nampak tak? Lihat. Alright, boleh nampak. Begitu ya. Okey, boleh nampak tak? Project working drawing. Boleh Boleh, clear. Dia nampak full screen ke nampak window? Nampak window. Masih nampak dia punya tu lagi. So, Menu saya, bar semua. alright. Ini okey Alright, cantik. Okey, tajuk hari ini merupakan tajuk yang terakhir dinamakan working drawing lah. Okey. Last week saya ada, sebelum raya lah, kita akan beritahu lah jenis-jenis drawing yang diperlukan, yang perlu kita guna pakai dalam industri dan juga construction. Okay. Working drawing ni ialah, kita ada 3 fasa, kalau anda ingat ada 3 fasa: pre-construction, during construction dan juga post-construction. Okay. Working drawing ni perlu dibuat selesai presentation drawing. Maksudnya klien dah puas hati dengan anda punya presentation, dah faham apa yang disampaikan dan dia juga berpuas hati dengan hasrat dia tu akan tercapailah dengan dia punya konsep dan sebagainya. Dan langkah seterusnya ialah menghasilkan working drawing yang lebih detail, yang lebih banyak maklumat yang boleh diguna pakaikan oleh satu untuk dihantar kepada authority, okay. Satu untuk dibuatkan tender supaya kontraktor boleh kira berapa nilai yang dia hendak masuk untuk tender tu. Kata dia dia beli dokumen tu, nanti harga dia kira-kira kos aku nak buat ni RM1 juta. Okay. Kontraktor A dengan kontraktor B biasanya akan masuk harga yang berbeza. Kata walaupun dia dapat drawing yang sama, dokumen yang sama, mungkin cara pengiraan, mungkin cara pemahaman, mungkin cara bekalan ataupun construction yang dia kira tu berlainan. So mungkin kontraktor A akan masuk RM1 juta, kontraktor B akan masuk RM1.2 juta. Dalam kebiasaannya, kontraktor yang paling murah yang akan dapat projek tu. Selalu macam tu lah. Okay. Working drawing juga perlu dilakukan selepas, ada semasa construction tu berlaku, di mana kalau ada kerja-kerja perubahan, kita tak boleh main cakap mulut je, ubah tingkap ni ke tempat lain. Okay. Saya terpaksa approve kan. Malin. Alright. Okay, sekarang ni dah masuk balik. Okay. Di mana kita tadi, sekiranya ada perubahan berlaku di site, kita sebagai perunding tidak boleh sewenang-wenang bercakap, okey, tukar material A kepada B, tukar tingkap ni daripada sini ke tempat lain dalam bentuk lisan. Kita perlu ada dokumen supaya nanti kita boleh track back masa construction akan selesai. That's why kena ada itu yang dinamakan dengan amendment drawing. Segala perubahan, ceiling rendah nak dinaikkan, lantai biasa nak ditukar material, lantai nak didropkan lagi ataupun tambah lantai dan sebagainya, perlu ada working drawing. Okay. Dan selepas siap projek post construction, okay, pihak kontraktor, bangunan tu dah siap semua, penghuni tak masuk lagi, user tak masuk lagi, kontraktor kena ukur balik bangunan tersebut ataupun ruang tersebut. Okay, sebab dia nak tengok mana satu yang the latest
setting out, maksudnya kedudukan kolom, pintu dan sebagainya. Okay. Bila kontraktor wajib buat working drawing ni ataupun as public drawing atau dinamakan as public drawing, selagi dia tak submit, dia tak akan dapat baki bayaran tu. That's why macam mana pun kontraktor akan buat drawing tu. Okay. So dia akan submit lah balik kepada perunding, dia akan submit kepada authority. Right. That's why bila awak dah bekerja, dah praktikal nanti, kalau nak pergi ke authority, kalau boleh bukan dapatkan tender drawing, bukan dapatkan construction drawing, tapi dapatkan as public drawing. Okay. Tapi macam biasalah, mana-mana projek yang saya handle pun sebelum ni, walaupun ada magic drawing, katalah kita dapat start rumah kedai macam ni, you dapat start projek restoran Pakcik ni. Walaupun ada drawing, kalau anda tak nak kerugian yang besar, ada lebih baik anda ukur lagi sekali di site. Inilah kerja nanti budak praktikal pergi site turun dan juga buat ukuran dan buat balik drawing baru. Drawing baru ni yang dinamakan magic drawing. Itu yang anda lakukan sekarang di rumah anda. That's magic drawing. Walaupun kita dah ada as public drawing, kita kena pastikan ia betul-betul updated dan management. Manalah tahu dia lari sikit wall dia kan. Ataupun dalam masa 5 tahun ada perubahan lain yang tak didokumentkan. So that's why kita kena buat magic drawing. Okay, harap anda faham semua. Okay, working drawing yang basically you dah belajar masa part 1. Okay. Lepas tu masa part 3 ada lagi dia belajar. So saya nak refresh balik lah. Okay. Ini tak apa. Okay. Slide saya sedang berjalan ni, boleh tak siapa cakap? Clear ke gambar dia? Saya clear. Alright. Dia open. Alright. Okay. Sebelum kita teruskan ke working drawing, saya nak mencelah sikit lah sis. Saya baru tambah ni, since you all kata sekarang ni masih dalam spatial planning, betul? Alright. Ini adalah contoh bajet hotel di Amris tak silap saya, okay. 2 semester lepas, okay. Apa yang saya nak tengok sini dari segi zoning tu. First kali you all kena zoning, kena tahu 3 perkara. You kena tahu mana satu public area, mana satu area semi public, mana satu area private. Dan biasanya 3 ruang ni dia tak boleh cross. Bila dia cross dia akan mengganggu circulation. Ni yang saya maksudkan. Tidak saya nak keluar daripada slide, takut ada orang sudah masuk lagi. Betul. Ada lagi baru masuk . Okay. Okay, dan semestinya access ada lagi yang masuk. Masuk mana? Dah 10:30, so saya dah tak masukkan siapa lagi. Sebab saya nak teruskan dengan presentation saya. Alright. Oh silap, ini site di Kedai Rahmat. Kedai Rahmat, kedai runcit tu. Kalau anda perasan Kedai Rahmat tu ada void di atas. Kan? So cantiklah untuk hotel, lobby tu nampak ke atas. Alright. Apa yang kata saya public area? Public area ni adalah tempat-tempat yang semua orang boleh masuk. Guest ke, tak guest ke, rawat ke, yang bayar ke, dia boleh berlega-lega di situ. Okay. Semi public ni dia lebih kepada yang menginap. Okay. Private area pula ialah dia memang tidak dibenarkan orang luar masuk. Okay. Okay, kita tengok pada staff flow juga. Staff biasanya masuk kena ada access daripada belakang lah. Sebab kita tak nampak lagi datang masuk hotel bawa helmet dan sebagainya dengan jaket semua. Biasanya staff
ada laluan dia yang tersendiri. Sama juga kalau you punya proposal nanti, korang punya nanti kena ada kafe, kena ada beverage area ke tak ada? Tak hotel you all. Boleh siapa-siapa respon? Saya tak nampak chat, cuma saya boleh dengar. Korang punya projek hotel Kena ada, ada sir. kena ada kafe kan? Kena ada. Kena ada kafe. So access untuk beverage, untuk goods dengan barang-barang makanan tak bolehlah datang daripada pintu depan. Betul? Takkan time tu lah guest masuk bawa lagi time tu lah juga minuman, makanan, roti masuk kat pintu depan. So zoning kena betul dari belakang. Alright. So maknanya depan tu khas untuk guest saja masuk. Alright. Alright. Alright, yang saya tandakan merah ni ialah consider private area. Okay. Macam-macam layout you boleh buat, you boleh sekalikan. Dalam kes ni dia dah jauhkan. Okay. Biasanya counter reception kalau boleh berdekatan dengan office. Sebab apa? Kadang-kadang tu dia nak dapatkan fax, nak dapatkan email, nak dapatkan pengasahan daripada dia punya manager. So, kena dekat dengan counter. Ada saya tengok layout tu, counter reception di belah kanan, office belah kiri, jauh. So, susah dari segi proses nak mengesahkan hotel dan sebagainya. Dan biasanya juga hotel, staff ni juga ada bilik yang lain di dalam office. So kalau boleh dekatkan ataupun kalau boleh dia ada satu pintu. Daripada kaunter dia ada pintu khas ke back office. Biasanya untuk kerja-kerja account dan sebagainya lah. Alright. Alright. Dan kalau boleh ada satu pintu je lah. Okay. Yang belah kanan pula ialah dia punya services. Maintenance, janitor, housekeeping. Okay. Dan ini juga ramai yang miss out. Every floor wajib ada housekeeping. Housekeeping tu ialah di mana dia akan keluar, bawa troli dia, kat situlah ada towel, ada toiletries, ada semua yang dia perlu ganti. Dia bayangkan kalau you buat housekeeping satu floor saja, tingkat atas tak ada. Itu masalah lah untuk servis dan sebagainya. Dan satu lagi yang perlu ada disekalikan ialah linen. Apa itu linen? Cari sini apa itu linen. Alright. Dan saya amat berharap kalau boleh nak mudahkan, you letaklah down waiter. Dekat area housekeeping tu letak down waiter supaya baju-baju kotor dan sebagainya boleh diturunkan melalui down waiter, dan juga toilet baru boleh dinaikkan menggunakan down waiter. Maksudnya housekeeping level bawah dengan housekeeping level atas selaras. So you can tengok boleh layout tu. Okay, boleh. Okay, jelas tak suara saya? Jelas. Alright, okay. Dan satu lagi, sebab ini last semester, sebab Kak Rahman tu ada void, rasanya semua orang pernah masuk kedai Rahmat kan? Kat corner lot tu kan? Depan nak print kan? Oleh kerana dia dah ada void di atas, so tak ada masalah. Dia nak provide lift. Lift yang jenis lightweight lift yang tak perlu tebuk-tebuk lantai. Dia letak dekat void tu, dia seal dengan mungkin pakai bolt and nut system, construction besi dan sebagainya, boleh provide lift. Lebih memudahkan pengguna untuk turun naik. Tak perlulah nak angkat beg naik ke tangga atas. Okay. Alright. Okay, yang kuning ni adalah public area. Okay. Anda nampak dekat sini consider public area. Bila dia nak masuk ke bilik, walaupun bilik tu consider dekat je daripada public area, perlu disediakan pintu juga sebagai privacy. Okay. Okay. Satu lagi yang perlu ada ialah laluan keluar kecemasan. Okay. Tidak boleh ada halangan. Anda tidak boleh buat daripada housekeeping tu tiba-tiba ada pintu keluar. Tak boleh. So public apa akan jadi kepada public. Okay. So kat sini anda nampak ada 3 tangga yang digunakan. Tangga belakang ni pun ada. Okay, yang pink ni adalah tangga keluar. Exit. Alright. Rumah kedai biasanya ada satu tangga yang betul-betul terus keluar lah. Apa masuk kembali ke ground floor. Okay.
Okay, saya nak cuba cari gambar. Gambar staircase. Okay, nanti saya jumpa gambar saya share. So, yang ni faham Okay, kalau anda nak sediakan disable dekat ground floor, maksudnya kena adalah ramp daripada parking. Nanti dia dari parking dia tak ada laluan nak naik menggunakan kerusi roda. So ramp kena sediakan daripada parking lagi. So depan entrance tu you kena ada satu lot untuk parking, which is lebih lebar lah. Itu kena refer. You boleh refer lah dekat internet berapa size parking okay you. Betul-betul di hadapan pintu masuk. So, daripada parking tu ada ramp akan hantar, akan pergi ke kaki lima akan naik ke dalam hotel. Okay. Okay, saya presentation drawing. Okay, kita terus ke working drawing. Okay, sebelum ni working drawing tu memerlukan anda print out dalam A2 size paper. Alright, so untuk kali ni tak perlulah, anda cuma kena buat dalam bentuk PDF. Tapi PDF tu dalam bentuk helaian lah. Saya tak nak cover satu file, ground floor satu file, third floor satu file. You buat dia satu macam report, front page, first page, second page dalam satu file. Rasanya you all tahu buat lah kan. Okay. So okay, bagi nama hotel you all apa dia, alamat di mana, okay. Fasad depan ni kalau boleh bebas lah, kalau boleh gambar hotel anda sendirilah. Ni contoh fasad yang student pernah buat. Okay, nak buat fasad depan macam ni pun boleh. Okay. So apa daripada presentation drawing lah, saya akan refer balik kepada working drawing. So saya cadangkan buat beginilah lebih kurang. Ada fasad, ada gambar interior sikit, lepas tu baru pergi ke working. Ini tajuk cover depan lah. Okay. Kalau nak letak gambar pun boleh dekat nama tu, drawn, prepared by siapa nama, lepas tu ada gambar sikit, metric number. Yang penting ialah group. Ada 3 group saja, 4A, 4B dan 4C. Right. Okay. Selepas cover, drawing yang anda perlu buat ialah kena buat magic drawing. Okay, so since anda tak berada di site, anda boleh guna balik layout yang digunakan sebelum ini. Okay. Boleh nampak tak? Ini yang you all, yang saya dapat. Yang Cik Nodia punya slide. Ada nampak tak dekat slide? Okay, dekat skrin you all nampak apa sekarang? Tak nampak Encik Haris. Plan of alteration. Tak nampak Alright, sekejap Okay.
Okey. Nampak tak ni? Okey, dekat meja drawing anda cuma perlu letak Alright, balik. Cuma perlu letak balik layout plan ni. Okey. Tapi anda kena indicate lah existing punya condition. Maksudnya toilet dia, tangga dia, ada party wall kat tengah-tengah ni. Cuma tak boleh hitam lah. Sekarang ni saya tengok dia punya wall dia warna hitam. Which is tak boleh lah. Anda kena draw dalam bentuk working drawing. Okay. So anda ambil balik drawing ni. Okay. Oh, you all panjang ni. So nanti, okay, you all buat drawing, nanti kita akan tentukan sama ada orientation nak dibaringkan ke dia ataupun nak ditegakkan dia. Okay. So buat semasa sekarang ni gantikan wall ni kepada brick wall saja. Okay, ada pintu masuk, ada tangga di kanan dan sebagainya. Okay. So yang ni ada 2 line lah sebab 2 floor. Okay, kita kembali ke working drawing tadi. Alright. Dalam magic drawing ni anda kena indicate apa? Existing column. Sebab apa? Sebab ada banyak case anda dengan tiba-tiba dengan sengajanya menghilangkan kolom. Kat tengah-tengah bilik tu tiba-tiba tak ada kolom. Tengok existing ada kolom. So kena draw baliklah existing kolom. Okay. So beginilah contoh magic drawing. Simbol brick wall kena ada. Okay. Dimension kena ada. Alright. Dan rumah kedai sekarang ni dia ada roller shutter. So kat depan tu kena indicate lah mana roller shutter yang sedia ada. Pintu belakang pun kena indicate. Ni contoh lah. Title block boleh guna pakai balik title block yang untuk magic drawing lah yang kena submit hari ni tu. Okay. Okay. So yang helaian pertama ialah front cover. Helaian kedua ialah magic drawing. 2 line, ground floor dan first floor. Helaian yang ketiga terus. Terus zoom dekat satu bilik yang paling besar. Cik Haris, yang ketiga terus zoom ke ataupun alteration plan dulu? Atau Ini kena ada yang ni, sorry. Alteration tu maksudnya mana wall yang baru kena indicate lah dalam layout ni. Tak ada buat kat sini. Okay. Dia ada satu plan, saya tak ada buat kat sini, lupa. You dah start kena letak partition bilik tu. okay. Kita nak namakan apa, new works plan ke ataupun demolition plan ke macam mana dia name tu? Plan of alteration lah yang ni lah. So dia punya nama dia plan of alteration lah. Okay, kelas dengar. Kalau anda bercadang nak buang toilet di belakang tu, maksudnya toilet belakang tu kena jadi dotted line. Okay, untuk line-line bilik yang baru, anda kena buat dalam bentuk full line. Cuma dia akan jadi 3 benda ni lah. Wall to be demolished, wall to be maintained, kat bawah ni ada contoh, and make good, dan juga new wall. Ada 3 jenis wall. Yang pertama wall to be demolished, ataupun tingkap ke, ataupun pintu. Satu wall to be remain, dikekalkan. Satu lagi new wall. New wall ni biasanya untuk bilik-bilik lah, bilik-bilik hotel. Okay. So saya ulang lagi sekali. Yang pertama ialah cover depan. Yang kedua ialah magic drawing. Drawing yang kosong, existing. Yang ketiga ialah plan of alteration. Anda masukkan bilik-bilik. Yang ni tak ada furniture masukkan bilik-bilik ni. Macam zoning lah.
bilik, pintu tingkat dan sebagainya. Anda indicate mana satu wall baru, mana satu wall lama. Okay. Tak perlu furniture. Right. Okay, dah selesai tu barulah anda detail up, buat macam ni. Okay. Cari bilik yang paling besar, suite ke ataupun ataupun bilik yang paling besar lah. So, kena ada detail up scale 1 to 25, yang besar. Bila scale 25 tu anda akan nampak lah wall ni, nampak dia punya plaster dia. Okay. Nanti saya akan bagilah dia punya soft copy, right? Soft copy template lah, bukan drawing. Okay. Kat situ ada coding, kalau anda nampak ada BF, ada SS, ada LS. BF tu apa dia? Best friend. BF tu apa dia? Diam ya. Siapa boleh jawab Built-in BF? furniture, sir. Bagus. LF? Loose furniture. Ya. Last semester subjek CAD dah diajar, okay. Built-in, loose, okay. FF tu ialah floor finishes, okay. Yang dekat tingkap tu yang macam cacing-cacing tu adalah pattern. Okay. Okay. Ini contoh dia lah. Tidak ada yang nak masuk. Masih ada yang nak masuk. Okay. Okay, macam ni contoh ialah drawing dia terlampau kecil. Apa yang penting ialah kita nak drawing tu besar. So susunlah anda punya legend tu di sebelah kiri atau kanan supaya drawing tu boleh nampak besar. Okay. Macam ni kurang sesuai lah bagi saya tak berapa setuju sebab drawing dia kecil. Kalau boleh jadi macam ni, ni lebih sesuai lah. So kena adjust drawing tu. Anda semua pakai AutoCAD, so tak ada masalah nak adjust dari segi setting out, okay, arrangement of legend tu tak ada masalah. Okay. So apa yang perlu ada dalam drawing ni ialah satu, kena ada built-in furniture, kena ada loose furniture, kena ada toilet fitting dan juga floor finishes. Okay. So apa yang anda buat dekat presentation drawing ni, kalau anda pakai timber flooring ke, kena justify balik dekat working drawing. Okay. Okay, saya nak refresh balik apa itu center line. Okay. Center line ni untuk section. Masih ramai yang potong section salah simbol. Okay. Arrow section tengok di mana pun salah. Alright. So, masih ada yang nak masuk. Yalah, saya tak kenalkan lah yang masuk ke sana. Okey, kalau anda potong secara, okey, begini nampak okey lah. Katalah kita memotong secara horizontal. Tulisan tu mesti juga yang kita boleh baca, bukan tulisan tu tersengit ke bawah. Faham maksud saya? Kalau you potong section secara menegak begitu, tulisan dia tak boleh juga ditebaring. Dia kena dalam bentuk yang macam ni lah, yang asal. Okey, ramai yang buat salah. Right. Okey. Ramai yang student buat kesilapan dekat floor slab dan juga dekat ceiling slab. Okey, ini adalah contoh working drawing. Belah kanan ni, beginilah rantai. Cuma kat sini ada satu kesilapan dia, apa dia? Dia ada satu lagi line. Atas konkrit ni kena ada satu lagi line iaitu floor tiles punya line. Sama ada yang pakai rantai kayu ke, keramik ke, granite ke, kena ada satu lagi line di sini.
Okay. Cuma simbol kena menggunakan 0.1. Okay. That's why jangan save as PDF lepas tu terus upload. Tengok balik drawing anda sebab kadang-kadang tu layer yang anda gunakan salah. That's why kadang dekat simbol brick wall ni nampak tebal. Padahal dia just a simbol. Simbol bukaan pintu, simbol gelas, simbol up, simbol down, semua kena 0.1 saja. Okay. Okay, beam punya tinggi dengan lebar biasanya macam itulah 600 kali 300 bergantung pada site. Lagi tinggi site tu lagi besar dan lebar lah dia punya floor slab dan juga beam. Floor slab biasanya standard 6 inci. Dia punya beam tu, kelebaran beam tu berbeza. Alright. Ini juga yang sering pelajar buat kesalahan iaitu di area tangga. Okey, tangga dekat ground floor biasanya kita draw dalam 5 kaki sahaja. Lepas pada 5 kaki kena dalam bentuk dotted line. Termasuklah railing di kiri dan kanan. Okey. So, cakap ni faham? Lepas 5 kaki dah jadi dotted line. So, banyak yang buat kesilapan, sepatutnya bawah tangga kat ground floor tu anda boleh buat storeroom. Okey, satu lagi yang anda kena tengok adalah break line. Break line ada macam-macam simbol, okey. Rujuk balik dekat pensyarah masing-masing, the right symbol, okey. Ini daripada bawah naik atas. Daripada atas, dekat first floor naik turun bawah, kena full line lah macam tangga biasa. Okey. Dan leader dia kena bentuk U turun ke bawah. U punya straight line kan. Okay. Alright. Pintu juga begitu, you akan lukis satu section nanti, make sure ada simbol bukaan dia, okay, ada tombol dia, ada architrave dia, ada frame dia. Okay. Jangan lukis satu kotak aja to indicate doors. Dan kena ingat dekat ini untuk representation drawing lah, dekat kalau you nak potong dekat pintu masuk hotel tu perlulah ada nombor bilik tu kan. So kena design lah entrance bilik dia macam mana, nombor bilik dia, lighting dia macam mana. Okay. Ini contoh-contoh fitting, legend, boleh refer. Jangan copy and paste saja, kena tengok balik dengan orang punya proposal. Okey, sekarang masuk session. Boleh nampak tak session? Jelas atau tidak? Saya nak masuk lagi. Okey. Siapa yang tak faham dekat section ni, boleh beritahu saya. Okay, anda nampak anda punya lantai rumah kedai sekarang ialah rumah kedai. Bermaksud lantai dia tidak ada drop untuk toilet.
sila rujuk balik pensyarah anda macam mana nak buat drop dekat lantai yang dah sedia flat. So yang tu kena refer you all. Cuma saya nak nampakkan satu kesalahan kat sini. Kalau anda tengok dinding toilet dia sampai dekat ceiling terus hilang. Okay. Kalau bilik tu kecil tak apalah, tapi kalau bilik tu besar mungkin dinding tu boleh roboh lah sebab tak ada apa yang menahan support daripada atas untuk memegang dinding tersebut. Okay. So construction dia kena refer balik pensyarah anda kadang sebab dia yang akan tengok you punya overall layout. Okay. Okay, kena ada garis pesan putus kat situ sebab menunjukkan tingkat atas tu masih ada. Anda punya site semua tingkat atas ada lagi tak? Second floor ada, lepas ground floor, first floor, third floor ada tak? Third floor ada tapi tak usik je. Okay. Walaupun tak usik, drawing anda sepatutnya beginilah. Atas beam dia masih ada sambungan dan anda putuskan dia. Faham? Faham sir? Alright. Contoh lagi. Okey. Ini contoh yang dia potong dekat tingkap. Okey. Kat mana salah dia? Boleh nampak tak kat mana salah dia? Dan ni dia buat ceiling jenis fancy lighting. Apa ni jenis track light. Bukan track light, ceiling jenis drop. Cuma kesalahan dia ialah di sini, nampak? That's why kalau anda buat design tu kalau boleh make sure dinding tu kalau boleh inline lah dengan beam supaya senang diikat. Ini tu lebih teguh. Dan kebanyakan hotel sekarang ni dia menggunakan drywall, bukan brick wall. Drywall ni lebih mudah lah, lebih cepat. Dan juga aircon punya ducting pun boleh dimasukkan sekali di dalam drywall tu. Okay. Cuba refer balik pensyarah anda macam mana sistem construction di situ. Okay. Macam kes ni saya nampak kesalahan lah. Macam mana dinding brick wall tu nak berdiri tanpa ada support daripada kiri dan kanan. So sebelum anda buat proper planning, saya kena tengok balik section. Saya tengok dekat existing ni drawing korang yang Cik Nordin sediakan tu ada drawing anda complete, ada section, ada fasad, ada elevation dan sebagainya. Kena refer. Okay. Dan kami yang mengajar Pak Sid ni memang recommend lah untuk projek hotel ni semua pakai drywall. Brick wall ni susah. Alright. Dan kena ingat site tu kali in reality site tu mungkin dia orang punya pun, mungkin disewa dan sebagainya. Okay. So kalau tiba-tiba hotel tu nak tutup dan sebagainya, nak pecah balik brick wall tu adalah satu kerja yang ambil rumit lah. Biasa pakai drywall sahaja. Drywall tu macam studio you all lah. Tak nampak pun bezanya kecuali kalau diketuk. Kan? Okay, ni ada lagi simbol-simbol kalau nak buat tingkap, nak buat sliding kena ada simbol sliding macam mana. Okay. Kalau casement macam mana. Okay. Ni semuanya semua saya ambil daripada nota 103 architecture graphic. Okay. So jangan buat kesilapan lah ataupun jangan tak letak simbol-simbol ni. Contoh section. Okay, dalam requirement tadi cover depan, magic drawing 2 keping, lepas tu 1 alteration of plan, nombor 3 layout plan, nombor 4 satu section saja diperlukan, dan satu lagi ialah detail. Untuk furniture you all buat apa? Untuk furniture you all buat assignment Design counter tu. design counter. Nak guna balik pun boleh, nak buat lain pun boleh. Kata nak buat dia punya backdrop ke,
nak buat dia punya bed head ke, nak buat dia punya console table pun dibenarkan lah. Right. So ni contoh lah blow up. So kena proper lah. Tak boleh lah main letak kotak-kotak kosong je. Kalau ada backing kena ada backing piece. Okay, yang pangkal tu ialah packing piece dia, material dan sebagainya. Okay. Okay, ini PO punya projek. Nilai projek ni 40%. Banyak tu. So kita ada banyak pages. So benda ni tak boleh start ujung-ujung. Kena start sekarang. So for this week, saya nak you all prepare major drawing lah. Ground floor and first floor. Okay. Next week kita akan tengok progress you. Lepas bila you dah proceed dengan layout dijaga bila boleh proceed. Kalau ikut korang punya lesson plan ID. Minggu? 2 minggu lagi? Kalau ikut lesson plan, layout plan sampai bila? 11 Jun, 18 Rasanya Jun. sampai Senin depan tu. Sama dah proceed. Okay. Once dah proceed drawing, yelah you buatlah. Korang ada 2 laptop kan? Laptop belah kanan tu buat presentation drawing, laptop belah kiri buat working drawing. Boleh? Screen lah, okay screen lah. Laptop mungkin satu lah kan? So, maksudnya benda ni kena jalan 2 sekali lah. Saya tak benarkan anda buat working drawing ni menggunakan SketchUp. Masih perlu menggunakan AutoCAD. So yang belah kiri tu ialah checklist dia. Okay. Pemakahan akan diambil berdasarkan benda-benda ni lah. You all kena ingat nanti bulan 8 bulan 9 nanti anda dah mula pergi praktikal. 80% kerja student practical ni ialah working drawing. So kita nak you well versed lah, mahir dengan AutoCAD ni sebelum pergi ke industri. Nanti you buat drawingnya layer salah, simbol salah, susah. So better you make use of the working drawing tu sekarang lah. Okay. Okay, duration untuk, okay ni sekali assignment buat working drawing, submit dekat Google Classroom, okay, kena ada front cover, okay. Anda kena submit 2 lah, satu AutoCAD file 2013, satu PDF file. PDF file tu ialah gabungan semua pages tadi dalam satu file. Okay. Duration ni buat masa sekarang ni sebulan lah, you kena submit 10 Julai. Alright. Sekarang ni ada soalan. Soalan berkaitan dengan ID pun boleh. Tebal drywall berapa? Biasanya 100 mm. Ataupun 4 inci. Simbol drywall ni ialah 2 line saja. Tak boleh ada simbol brick wall. Dia 2 line saja tapi you tebalkan line tu. So dia akan nampak lah 2 line tersebut. Okay. Biasanya siap saya gambar. Okay, emergency staircase ni biasanya kita letak kat luar bagi rumah kedai sebab kita nak save space. Bila anda provide tangga dalam bangunan, rugilah kan. So, biasa tangga akan dibuat di luar. Okay. Sekejap saya cari contoh gambar. Okay. Saya dah jumpa dah. Nampak tak? Bersuara sebab saya tak boleh nak baca chat. Nampak. Kedai kuning, yellow colour. Okey, sebenarnya ini rumah kedai biasa. Tingkat yang paling atas tu memang tak ada tangga.
So bila dia dah buat hotel, dia sebenarnya dia buat jenis outlet ke apa tak, Tasca lah. So yang tangga berwarna kuning tu ialah tangga tambahan. Sebab tangga yang putih tu sedia ada. So tangga yang begini yang diperlukan. So, boleh check kat internet, bomber staircase ataupun emergency hotel staircase semua boleh ada. Kita tak galakkan anda buat tangga bulat, tapi lebih sesuai tangga yang begini lah. Jangan buat macam tangga cerita Spiderman pula, kena tarik dan sebagainya. Itu dekat New York je ada. Ambil standard di Malaysia. Okay, drywall tu, that's why kena tengok kalau dinding awak kurang pada 10 kaki dan dia berbentuk L, dia boleh berdiri dengan sendiri. Tapi kalau dinding tu panjang, macam koridor dan sebagainya, dia kena support daripada beam di atas. That's why biasanya drywall ni dia terus sampai ke floor slab di atas ni. Maksud tahu tak, kalau dia punya wall, dia nak buat wall tiba-tiba tak ada beam. Tak ada beam kat situ. So apa yang biasanya yang kontraktor buat ialah drywall tu akan naik daripada lantai bawah, terus dia lekat ke floor slab yang di atas. Maknanya slab to slab. Okay. Ada setengah tu diletak kalau dinding kiri dan dinding kanan dia lebih kurang pada 10 kaki, maksudnya dia boleh letak terus dinding tanpa perlu naik terus sampai ke atas. Okay. Tapi kena tengok juga lah. Kalau antara bilik ke bilik air tak sesuai lah. Sama juga antara koridor ke dinding bilik hotel, takkan nak buat separuh je dinding, mestilah nak satu ke flat. Untuk drywall tu boleh buat sejuk all the way. Betul. Betul lah macam puan Yati cakap tu. Kalau pakai drywall naik terus sampai ke atas. Kalau you pandai buat planning, mungkinlah drywall tu boleh naik ngam-ngam dekat floor, dekat beam. Tu okey lah. Kalau tak boleh, terpaksa naik sampai ke slab. Nanti jangan lupa tanya dengan pesyarah all macam mana nak buat drop dekat toilet, sebab toilet yang korang punya rumah kedai ni mana ada drop. Sebab itu since di semester Pak Sik dah buat syarat dah. Kalau final project Pak Sik nak buat hotel, so dia punya site mestilah asalnya juga hotel. So maksudnya dia tak perlu fikirkan macam mana nak letak toilet dan sebagainya. Sebab bukan tak boleh, tapi banyak kerja lah. Ada juga site dekat bangunan rumah kayu pun boleh juga buat kan. Ya, akustik termasuklah, drywall termasuklah akustik. Kalau tidak orang batuk sebelah pun dengar. Okay. Rock wool nama dia. Rock wool insulation. Nanti anda juga kena buat RCP kan. Dalam RCP tu jangan lupalah exit sign, emergency light, ada lah. Okay, saya nak tunjuk satu kesalahan yang selalu student buat juga. Alright. Ini adalah section. Tapi ini juga adalah elevation. Sebab apa? Sebab dia punya roof tu dia ambil balik roof tile dan letak di atas section, which is very wrong lah. Kalau anda potong section, dia tidak akan jadi begini. Dia akan nampak roof structure, bukan nampak tile. Jadi rujuk balik kepada anda punya existing punya layout.
Okay, nampak you all punya bumbung ni korang tak ada bumbung lah sebab korang kat lot tengah kan. So ini tak ada masalah lah. Ini tak ada masalah. Korang just potong je. Korang potong. So ini tak jadi masalah lah bagi you guys. Okay. Contoh yang lain pula. Okay, untuk section waiting area launch coding ni kalau boleh jangan buat beginilah. Kalau dekat floor atas, letaklah dekat floor atas. Kalau dekat floor bawah, buat floor bawah. Macam ni dia begini nanti confuse. Okay. Nampak detail dia buat macam mana. Ni yang saya kata roof construction tu sepatutnya dia akan nampak begini. You all nampak? Nampak je. Alright. Punya tu orang ni nampak. Dah saya je ke yang ada dalam ni? Tak tahu lah. Ini lebih detail sebab ini hotel dulu. Construction kayu. Anda nampak dia punya piping. Anda nampak apa tu? Terian ni sensor tape. Dia nampak piping dia ni. Piping dia. Alright. Ada soalan lain? Ada Okey, kalau tak ada saya rasa itu saja. Yang mana baru masuk ni nanti risau lah kawan-kawan. Saya tak tahu kenapa anda lambat masuk. Okey. Nanti saya akan sharekan slide ni. So nampak gayanya untuk minggu depan masih anda kena buat magic drawing. Lepas tu baru kita akan tengok lah. Okey, untuk working drawing ni anda kena ada session juga dengan pensyarah masing-masing, maknanya dengan saya, dengan Puan Yati, dengan Cik Syah. Kena tunjuk progress. Kita tak nak you terus submit sebab markah ialah 40% banyak. You tak tunjuk progress you dengan pensyarah nanti takut ada buat kesalahan dan rugi markah. Alright. So start minggu depan tunjuk merger tu tak ada masalah besar. Okay. Saya nak tengok korang punya working drawing dekat bilik hotel. Okay.